So here we are with session number 3. Jadi, bersama lagi kita di sesi ketiga program latihan. Khususnya, kita akan memfokuskan kepada cara membina naratif yang kukuh mengenai kitar semula. Apa yang tidak boleh dikitar semula, potensi kitar semula, tetapi juga had kitar semula. Sebagai pengenalan, izinkan saya membuat beberapa pernyataan awal terlebih dahulu. Kita dapat mengatakan dengan pasti bahawa kitar semula tidak mencukupi, tidak sempurna. Kita memerlukan sumber dan kehilangan bahan di rantaian kitar semula. Jadi, kita boleh menyebutnya rancangan B untuk kelestarian. Tentunya, rancangan A untuk kelestarian adalah pengurangan dan penggunaan kembali kerana kita akan mengelakkan pengeluaran sampah sama sekali dan semua tenaga dan sumber daya yang diperlukan untuk dikitar semula. Walau bagaimanapun, kitar semula adalah penting. Penting kerana ia dapat membantu mengurangkan jumlah yang kita hantar ke pelupusan ke tahap yang luar biasa dan juga mempunyai potensi terbesar untuk program sisa sifar dalam jangka pendek. Sekiranya anda ingin mengurangkan jumlah sampah yang anda kirim ke tempat pembuangan sampah secara dramatik, laksanakan skema kitar semula. Itulah yang mungkin sudah anda lakukan di komuniti setempat anda. Ia mempunyai kesan terhadap pendidikan kerana dengan memisahkan bahan, orang ramai akan lebih fokus pada pengurusan yang betul dari pelbagai jenis bahan dan juga penting kerana ia membantu mewujudkan pekerjaan dan penghidupan bagi masyarakat setempat dan komuniti. Jadi, itu penting. Tidak cukup tetapi penting. Oleh itu, kita perlu mendapatkan keseimbangan yang tepat untuk kitar semula. Kita harus melangkau narasi yang mengatakan kitar semula adalah tujuan utama kita. Dalam jangka masa panjang, pastinya pengurangan sisa harus menjadi keutamaan. Tetapi kita juga harus mengelakkan narasi yang mengatakan kitar semula adalah greenwashing. Itu hanya sembang kosong. Perkara ini juga tidak boleh diterima. Kitar semula pastinya dapat memberi kita sumbangan yang sangat berharga dalam pelaksanaan program sifar sampah tempatan. Oleh itu, saya akan mengatakan dalam pernyataan ringkasan bahawa kita memerlukan kitar semula yang lebih baik dan juga penyelesaiannya. Kita tidak saling bertengkar tetapi kita tetap bersama dalam rancangan sifar sampah yang konsisten dan menyeluruh. Kami tahu bahawa dalam program sifar sampah, kami akan berpegang teguh pada pendekatan bertingkat. Kami selalu berusaha mensasarkan penggunaan setiap bahan dengan sebaik mungkin. Kemudian, jika yang terbaik tidak dapat dilaksanakan, kami memutuskan untuk yang kedua atau rancangan B dan kemudian rancangan C. Sebagai contohnya, jika kita mempertimbangkan botol plastik. Pertama sekali, kami mungkin mempertimbangkan untuk menggantikannya dengan sistem pengisian semula atau penggunaan semula yang mungkin juga disokong oleh sistem pembayaran balik deposit. Sekiranya ini tidak dapat dilakukan, kami mungkin mempertimbangkan kitaran-kitar semula dengan cara pengasingan sehingga mengubah plastik menjadi plastik baru. Kitaran-kitar semula bermaksud membuat barang yang sama dari bahan buangan. Jadi, ia boleh menjadi botol ke botol. Sekiranya itu tidak dapat dilaksanakan untuk apa jua alasannya, sama ada kekurangan pasaran tempatan, kekurangan teknologi tempatan untuk melakukannya, bukan kemurnian botol plastik yang kami kumpulkan, kami mungkin mempertimbangkan untuk downcycling. Sebagai contoh, kita boleh mengubah polimer plastik menjadi barang plastik baru seperti lantai, bangku, jubin, batu bata dan sebagainya. Kita akan kembali pada isu ini sebentar lagi. Tetapi tentu saja ada beberapa angka yang membuat kita memikirkan had kitar semula plastik di seluruh dunia. Kerana kita tahu pengeluar plastik ingin membuat kita berfikir bahawa kita dapat mengitar semula plastik tanpa henti, tanpa masalah. Tetapi kebenarannya adalah
bahawa kadar kita semula plastik di dunia pada masa ini hanya sekitar 15% dan berdasarkan sejarah iaitu sejak plastik pertama kali dihasilkan beberapa dekad yang lalu, hanya 9% dari jumlah plastik yang telah dihasilkan telah dikitar semula. Kadang-kala kadar kita semula mungkin lebih tinggi. Misalnya plastik pembungkusan yang disasarkan oleh apa yang kita sebut sebagai tanggungjawab pengeluar yang dilanjutkan. Tanggungjawab pengeluar yang dilanjutkan adalah strategi pengawasseliaan di mana pengeluar barang tertentu, dalam hal ini bahan pembungkusan, harus memikul tanggungjawab barang tersebut hingga pada akhir hayatnya. Oleh itu, perbandaran komuniti dapat membuat pengasingan dan memberikannya kepada para pengeluar. Sudah tentu kerana pengeluar harus membiayai skim ini adalah keadaan yang terbaik untuk meningkatkan kadar kita semula plastik tersebut kerana mereka sendiri mungkin berminat untuk memaksimumkan kitar semula dan meminimumkan plastik yang sukar dikitar semula untuk meminimumkan kos bagi mereka menguruskan masalah. Tetapi hakikatnya hanya 40 hingga 50% plastik pembungkusan di Eropah sahaja sebenarnya dikitar semula. Oleh itu, sekali lagi kita tidak mencapai kesempurnaan total sistem kitar semula. Kita juga mempunyai masalah yang disebut sebagai pemulihan penipuan. Sebilangan besar plastik kelas rendah setelah pemisahan polimer bernilai tinggi yang kebiasaannya seperti PET, PP, HDPE kerana ia tidak bernilai. Pada dasarnya, ia dimuat di kapal, di truk dan mereka dihantar ke tempat lain di sekitar dunia. Perkara ini berlaku di banyak negara Asia dan terutamanya di Asia Tenggara sehingga beberapa waktu yang lalu. Jadi pada dasarnya seperti menggunakan selatan global sebagai tempat pembuangan. Mereka mengatakan bahawa ia pergi ke sana untuk mengitar semula. Tetapi kami tahu bahawa ini hanyalah syarikat kecil yang memilih beberapa plastik yang sebenarnya boleh dikitar semula dan kemudian mereka meletakkan semua yang lain di tempat pembuangan sampah yang tertakluk kepada angin sehingga plastik bergerak di luar bandar atau mereka membakarnya yang menyebabkan pelepasan gas berbahaya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita elakkan. Walau bagaimanapun, anda menyedari bahawa kita hanya membincangkan plastik setakat ini. Kita juga harus mempertimbangkan seberapa besar sumbangan plastik terhadap kitar semula kerana jika tidak kita mengatakan adakah kitar semula berfungsi, kitar semula tidak hanya berkaitan dengan plastik. Untuk organik misalnya, pada dasarnya kita dapat memulihkan 100% organik yang dipisahkan melalui program pengkomposan di rumah atau kompos komuniti tempatan atau skema kompos berpusat. Sudah tentu di laman kompos industri, mereka harus menyingkirkan kekotoran tetapi biasanya kekotoran dalam sistem pengumpulan berasingan yang direka dan berfungsi dengan baik mungkin 2 ke 3% dan selebihnya dikitar semula menjadi baja. Sama juga dengan kertas. Kertas yang dikumpulkan secara berasingan sebenarnya dikitar semula. Begitu juga dengan kaca. Kaca pada dasarnya semua dikitar semula setelah ia dikumpulkan secara berasingan. Dan saya katakan, walaupun kita mengumpulkan botol PET secara berasingan, kebanyakannya mungkin dikitar semula. Masalahnya ialah apabila kita mengumpulkan plastik, kita juga mengumpulkan plastik yang bercampur dan jadi kita mempunyai botol PET tetapi juga kita mempunyai botol PPP, kita mempunyai polystyrene dan kita mempunyai paket yang renyah. Kita mempunyai banyak pelbagai jenis bahan yang menjadikannya kurang dikitar semula secara keseluruhan kerana kami juga mempunyai polimer dan bahan bernilai rendah yang telah dicampurkan. Walau bagaimanapun, mari kita fikirkan apakah sumbangan pelbagai jenis bahan untuk total kita semula. Kerana pastinya organik di seluruh dunia merupakan penyumbang terbesar kepada jumlah kadar kita semula yang berpotensi dan kita baru sahaja mengatakan bahawa organik setelah kita melaksanakan koleksi berasingan pada dasarnya boleh dikitar semula menjadi kompos. Kemudian datang kertas
yang juga boleh dikita semula. Kemudian kaca setelah kita melaksanakan sistem pengumpulan yang berasingan pada dasarnya dapat dikita semula sepenuhnya. Jadi, bahagian sampah yang menunjukkan masalah dengan kita semula iaitu plastik bukanlah satu penyumbang terbesar kepada jumlah kita semula. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh mengatakan sistem kita semula secara keseluruhannya rosak. Hanya sistem kita semula plastik. Ini menunjukkan ketidaksempurnaan yang besar dan oleh itu kita perlu memikirkannya semula untuk meningkatkan keseluruhan pengurusan untuk keadaan ini. Kerana kita tahu bahawa plastik pada kebanyakan masa tidak boleh dikitar semula, ia berakhir di tempat pembuangan sampah, berakhir di sungai dan akhirnya berakhir di lautan. Dan oleh itu ia mencemari pantai kita, mencemari jaringan makanan kita, ia juga mencemarkan ikan. Dan ini adalah sesuatu yang kita tidak mampu kerana kehilangan keindahan tempat kita, kerana kehilangan nilai dalam aktiviti memancing, kerana masalah kesihatan bagi masyarakat yang terjejas oleh masalah tersebut. Oleh itu, kita perlu mengatasi masalah tersebut melalui strategi yang lebih komprehensif daripada hanya mempertimbangkan kitar semula. Mula-mula, kita harus mempertimbangkan bahawa 40% malah kadang-kala bergantung pada bahagian dunia yang berbeza. 40% plastik adalah plastik pembungkusan dan ini biasanya plastik satu arah sekali pakai. Separuh daripadanya dapat dikurangkan dengan merancang semula dan menggunakannya semula dengan segera. Oleh itu, pertama dan terpenting kita harus mempertimbangkan strategi pertengahan dan jangka panjang yang mengutamakan pengurangan dan penggunaan semula melalui reka bentuk semula bahan pembungkusan, melalui reka bentuk semula bahan sekali pakai, melalui reka bentuk semula model perniagaan. Ia juga ada dalam sistem sampah sifar strategi 4R. Kita harus mengurangkan, menggunakan semula, mengitar semula dan kemudian kita mendapat R yang keempat dan yang paling kuat iaitu mereka bentuk semula. Oleh itu, reka bentuk semula sebenarnya adalah yang menjadikan sampah sifar sebagai strategi optimum untuk mengatasi masalah dengan pengurusan sampah. Kerana kita dapat memeriksa apa yang tertinggal dalam sisa sampah kita. Sekiranya ia terbuat dari bahan yang hampir tidak dapat dikitar semula sama sekali, kita boleh mempertimbangkan untuk merancang semula sistem tersebut bagi mengeluarkan bahan dan menjadikan bahan yang dapat dikitar semula atau dikompos atau digunakan kembali. Ini adalah carta ringkasan kajian yang dilakukan secara global oleh panel pakar antarabangsa yang saya sumbangkan mengenai strategi potensi untuk mengatasi pelepasan plastik ke alam sekitar dan khususnya ke lautan. Mula-mula anda dapat melihat bahawa dengan jumlah perniagaan seperti biasa, jumlah plastik penggunaan tunggal global pada asasnya akan 2 kali lebih banyak dalam 20 tahun ke depan, iaitu dari 220 juta tan kepada lebih dari 400 juta tan dan itu akan menjadi masalah utama. Kita juga dapat melihat bahawa dengan kombinasi strategi yang konsisten yang meliputi pengurangan, penggantian kitar semula, pelupusan yang lebih baik, pembuangan terkawal, kita dapat meminimumkan apa yang terdapat di bawah kata-kata plastik yang salah dikelola. Itu adalah plastik yang berakhir dengan pembakaran terbuka di tempat pembuangan sampah, di kawasan luar bandar dan juga menyebabkan pencemaran laut. Oleh itu, dengan gabungannya, kita secara konsisten dapat mengurangkan kebocoran plastik ke persekitaran. Perkara penting ketiga ialah penyumbang terbesar dalam pengurangan keseluruhan masalah adalah pengurangan plastik. Pada dasarnya, 30% daripada keseluruhan penyelesaian akan mengambil kira pentingnya pengurangan plastik. Jadi, pertama dan terpenting,
kita selalu mengutamakan pengurangan di atas penggantian. Misalnya, plastik kompos yang hanya masuk akal dalam beberapa aplikasi tertentu atau di kita semula atau pembuangan akhir atau pembuangan terkawal. Iaitu, jika kita ingin mengatasi masalah ini, apakah cara kita? Apa cara yang kita miliki untuk mengatasi masalah sekali dan untuk semua, serta untuk menyelesaikannya sekali dan untuk semua? Kita mempunyai strategi jangka panjang yang harus didasarkan pada penggunaan semula dan pengurangan. Sebagai contoh, kita mungkin membenarkan sistem yang disebut bawa sendiri, di mana pengguna boleh mengambil cawan sendiri, alat makanannya sendiri untuk menyediakan perkhidmatan makanan atau di bar untuk minum kopi. Atau kita mungkin menganggap produk sebagai perkhidmatan yang merupakan model perniagaan baru di mana mereka tidak menjual barang kepada kita, mereka menyewanya. Contohnya, cawan yang boleh digunakan semula untuk kopi anda. Anda boleh mengambil kopi anda di bar tertentu, kemudian anda boleh pergi dengan kopi dan anda boleh memberikan cawan itu kembali ke bar yang sama. Ini akan menjadi produk sebagai perkhidmatan. Jadi, kami hanya membeli kopi atau minuman dan bukan cawan. Cawan itu dikembalikan. Kemudian, ia dibersihkan dan boleh digunakan lagi dan lagi dan lagi. Ini semua mungkin disokong oleh skim pengembalian deposit yang disebut tadi. Oleh itu, mereka meletakkan sedikit deposit pada bahan tersebut, bahan yang dapat digunakan kembali, sehingga pengguna akan ingat lebih baik baginya menyerahkan cawan itu kembali setelah digunakan. Kita juga harus mengurangkan plastik yang sukar di kita semula. Inilah arah yang diambil oleh banyak inisiatif antarabangsa seperti larangan dalam dasar plastik sekali pakai yang diadoptasi oleh Eropah. Sekarang ada negara lain yang mengikuti jalur peraturan yang sama seperti Kanada dan China. Mereka mempertimbangkan inisiatif serupa sehingga jika ada bahan yang sukar di kita semula dan biasanya berakhir di alam sekitar seperti penyedut minuman, 99% masa mereka sama sekali tidak berguna dan jadi kita dapat menyingkirkannya dengan melarangnya. Tetapi bagi orang yang kurang bernasib baik, orang yang menghidap penyakit, mereka mungkin memerlukan penyedut minuman. Tetapi mungkin itu adalah penyedut minuman mereka sendiri. Penyedut minuman mereka adalah penyedut minuman yang dapat digunakan kembali. Kemudian kita mendapat penyelesaian peralihan. Kita mungkin meningkatkan kitar semula. Kitar semula tidak mencukupi yang kita katakan, tetapi tetap penting. Ia mempunyai peranan dalam penglihatan sisa sifar kita dalam strategi pembuangan sifar kita. Kita tentu dapat menyokong pasaran untuk bahan kitar semula. Misalnya, meningkatkan penggunaan polimer kitar semula. Kami mungkin mewajibkan peningkatan penggunaan polimer kitar semula, misalnya melalui apa yang disebut kandungan kitar semula minimum. Oleh itu, anda boleh menentukan sektor demi sektor berapa peratusan minimum polimer kitar semula yang harus menggantikan polimer baru. Sebagai contoh, peratusannya mungkin sangat tinggi di sektor automotif atau di sektor IT, iaitu komputer atau telefon bimbit. Kita mungkin menggunakan polimer kita semula dan bukan polimer baru. Manakala dengan kandungan bahan makanan, kadang-kadang kita mungkin menggunakan peratusan yang lebih kecil. Dan jika kitar semula tidak berfungsi dengan baik, kami mungkin menganggap penyelesaian peralihan sebagai downcycling. Apa yang dimaksudkan dengan downcycling? Sebagai contoh, saya cukup yakin bahawa anda telah menemui cadangan seperti plastik berharga. Mereka memberitahu anda, baiklah anda melakukan pembersihan. Kita ada sampah laut atau sampah pantai. Ia terbuat dari pelbagai jenis polimer. Tidak mungkin ada kitar semula bernilai tinggi. Oleh itu, dengan teknologi sederhana seperti pencampuran atau gabungan, iaitu saya tidak akan memperincikannya, tetapi pada dasarnya menggabungkan pelbagai jenis polimer menjadi polimer komposit baru, maka anda boleh membuat bahan yang berbeza. Anda boleh membuat eco-bricks, anda boleh membuat jubing, boleh membuat lantai, boleh membuat periuk, bangku atau apa sahaja.
Lagi satu adalah jalan plastik. Jadi, gunakan plastik bukan tar. Sudah tentu mungkin ada kelemahan dan kita harus berjaga-jaga kerana ini bukan penyelesaian yang sempurna. Oleh kerana kita tahu bahawa plastik melepaskan mikroplastik, ini mungkin melepaskan mikroplastik. Oleh kerana kita tahu bahawa plastik merangkumi sebatian yang mungkin toksik, ini boleh melepaskan sebatian toksik. Oleh itu, pertama kali kita tidak perlu menggunakan untuk aplikasi sensitif. Misalnya, dalam mainan untuk kanak-kanak. Itu bukan aplikasi yang masuk akal kerana kanak-kanak akan menyentuhnya dengan mulut yang semestinya tidak selamat. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan beberapa perkara untuk menilai sama ada rancangan B boleh diterima atau tidak. Pertama dan terpenting, kita selalu harus menilai setiap cadangan daripada amalan biasa dalam konteks tempatan. Oleh itu, jika kita mendapat penyelesaian yang lebih baik seperti kitar-kitaran semula atau skema produk sebagai perkhidmatan tempatan, mengapa kita harus mempromosikan jalan plastik atau mengitar semula dengan cara penggabungan? Kami mempunyai penyelesaian yang lebih baik. Tetapi jika keadaan setempat membawa plastik ke tempat pembuangan sampah yang terbakar setiap minggu, lebih baik memastikannya dikitar semula. Kita juga harus menganggap ini hanya sebagai penyelesaian peralihan dan bukan sebagai penyelesaian masalah yang berpanjangan. Peta jalan jangka panjang ke arah penyelesaian akhir semestinya pengurangan jumlah pengeluaran plastik. Oleh itu, sekiranya cadangan tersebut dikemukakan oleh mereka yang menghasilkan plastik untuk menipu kita untuk berfikir bahawa kita mungkin terus menggunakan dan membeli plastik kerana mereka telah menemui jalan keluar. Tidak, itu tidak boleh diterima. Ini hanya penyelesaian peralihan dan hanya boleh dipertimbangkan. Juga boleh diterima hanya jika ia diusulkan oleh perusahaan kecil tempatan dan atau dalam skema berasaskan komuniti dan bukan oleh syarikat korporat besar. Anda tahu jika ExxonMobil datang ke sana dan berkata, "Baik, jangan risau. Anda mungkin terus menggunakan polimer yang dihasilkan melalui minyak yang kita dapat dari tanah kerana kita telah menemui kemungkinan untuk terus mengitar semula plastik tersebut ke jalan plastik." Kami akan mengatakan, "Tidak, terima kasih Tuan. Itu bukan penyelesaian terakhir. Oleh itu, tidak boleh dianggap sebagai cara untuk membenarkan pengeluaran plastik dan menjaga perniagaan yang disebut sebagai mod biasa." Bagaimanapun, penyelesaian seperti itu tidak boleh melemahkan usaha kita untuk strategi jangka panjang berdasarkan pengurangan dan penggunaan semula. Itulah peraturan utama dan kita harus selalu mempertimbangkannya. Oleh itu, pertimbangkan juga kemungkinan kesan masuk. Penguncian adalah apabila ada teknologi tertentu yang memerlukan sumber dengan jumlah berterusan bahan tertentu, iaitu sampah tertentu. Itu adalah kes khas dengan pembakaran. Oleh itu, jika mereka berkata, "Baiklah, kita dapat membuang plastik, mengapa tidak membina incinerator atau gasifier atau tapak pirolisis?" Baiklah, itu akan membuat kita perlu memenuhi keperluan jenis laman duit tersebut selama beberapa dekad yang akan datang. Sedangkan kita ingin mengusahakan strategi pembuangan sifar yang lebih tinggi. Anda telah melihatnya adalah teknologi yang relatif sederhana dan oleh itu tidak mungkin menyebabkan penguncian. Kita hanya menggunakannya selagi kita masih mempunyai masalah pengeluaran plastik yang berlebihan. Tetapi sementara itu, kita harus berusaha pada tahap yang lebih tinggi untuk mengurangkan jumlah plastik yang dihasilkan. Oleh itu, saya fikir dengan beberapa nota ini, anda pasti dapat menentukan peta jalan anda sendiri yang pastinya terdiri daripada kitar semula. Kerana kitar semula tidak mencukupi tetapi tetap menjadi keutamaan dalam jangka masa panjang yang akan menjadi pengurangan dan menggunakan semula. Terima kasih kepada semua. Thank you very much.